Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang saya hormati tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita manjatkan setinggi rasa kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah dan kurnia Allah, masih lagi Allah mengizinkan kita untuk kita meluangkan sedikit masa mendengar perkongsian, insya-Allah pada malam ini, insya-Allah. Moga-moga orang kata perkongsian yang sedikit ini memberikan sedikit manfaat buat kita dan menambah sedikit sebanyak ilmu. Dan orang kata kalau yang dah ada pengetahuan tersebut, mungkin kita boleh ulang kaji kembalilah apa yang telah kita belajar pada masa-masa yang lalu, insya-Allah. Baik, pada malam ini insya-Allah kita akan meneruskan pembacaan kita di dalam matan Nawaqidul Islam, yang mana pada malam ini kita akan masuk ke dalam Naqidus Tsani, iaitu pembatal keislaman yang kedua. Pada kuliah-kuliah yang lepas telah saya syarahkan kata sedikit sebanyaklah berkenaan dengan Naqidul Awal, iaitu pembatal yang pertama, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan masuk Naqidus Tsani, pembatal Islam yang kedua, insya-Allah. Baik. Qala muallifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Naqidus Tsani, pembatal yang kedua ialah man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Itu pembatal yang kedua. Pembatal yang kedua. Baik, pembatal yang kedua ni Syekh kita, tok guru kita tulis ialah apa dia? Dia kata man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Sesiapa yang mendatangkan ataupun menjadikan di antaranya dan Allah itu adanya wasa'id ataupun perantara, wasitah, adanya wasitah ataupun perantara. Yang mana dengan perantara itu dia yad'uhum, dia berdoa dengannya dan memohon syafaat, wa yas'aluhum syafa'ah, dia memohon syafaat, wa yatawakkalu 'alaihim, dan dia bertawakal dengannya. Kafara ijma'an, maka perbuatan itu menjadi kufur secara ijma'. Tidak ada khilaf dalam kalangan ulama. Baik, yang dimaksudkan oleh tok guru kita ini ialah perkara-perkara yang dikatakan sebagai yad'u biha. Dia ada dua. Satu yang dikatakan sebagai yad'u biha, yad'u biha. Satu lagi yad'u ilaiha. Satu yad'u biha, satu lagi yad'u ilaiha. Yad'u biha maksud kita itu berdoa menggunakannya. Kita ambil hak benda tu, kita berdoa dengan sebab benda itu kepada Allah Subhanahu taala, kita mohon pertolongan pada Allah. Yang tu tak apa. Yang tu tak apa. Sekejap kita akan masuk bab tu. Kalau jenis macam tu tak apa. Kita ambil satu benda kemudian kita berdoa dengannya. Moga-moga dengan sebab benda itu Allah kita terima doa kita itu. Yang tu tak apa. Yang tak boleh yad'u ilaiha, berdoa kepadanya. Ambil benda tu, bukan minta dekat Allah, minta dekat benda tu. Yang tu tak boleh. Yang dimaksudkan dalam matan ni ialah yad'u ilaiha, berdoa kepadanya. Berdoa kepada benda itu. Kalau berdoa menggunakannya itu tidak ada masalah. Dia harusnya tu, dia harus boleh.
Bab ini dia akan masuk ke dalam 3 bab yang utama yang kita akan syarah pada malam ini. Bab yang 3 yang utama. Bab ni pun kalau 3-3 ni pun nak syarah setiap satu tu dia agak panjang lah. Kalau habis kita akan syarah untuk malam ni. Kalau tak habis kita akan bawa untuk kuliah yang akan datang. Iaitu bab yang kita akan syarah berkenaan dengan matan ini ialah 3 benda. Pertama ialah tawassul. Yang apa benda yang dikatakan sebagai tawassul. Yang kedua kita akan syarah berkenaan dengan syafaat. Syafaat. Apa dia yang dikatakan syafaat itu? Yang ketiga kita akan syarah berkenaan dengan tawakal. Tawakal ni pun ada sedikit syarah dia, perbincangan dia. InsyaAllah kita akan sentuh setiap satu lah. InsyaAllah. Baik. Kita akan masuk kepada perkara yang pertama yang dikatakan sebagai tawassul. Tawassul. Perkara yang dikatakan sebagai tawassul. Tuan-tuan mungkin biasa dengar orang kata tawassul ni apa dia? Biasa orang perkataan ni biasa diucapkan. Ataupun tuan-tuan mungkin tuan-tuan buat tapi tuan-tuan tak tahu kata benar itu dinamakan sebagai tawassul. Mungkin tuan-tuan tahu ataupun tak tahu berkenaan dengan perkara tu. Baik, insya-Allah malam ni kita akan masuk berkenaan dengan tawassul. Apakah yang dikatakan sebagai tawassul? Baik. Tawassul ini ialah ni saya nak habaq secara mudah. Saya tak mahu guna larah-larah hak tinggi-tinggi. Bahasanya, istilahnya saya tak mahu guna larah lagu tu. Saya nak habaq straight to the point. Bagi melekat terus. Apa dia yang dikatakan sebagai tawassul itu? Tawassul itu apa dia? Baik, tawassul itu ialah segala amalan yang kita ambil dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita ambil amalan tu sebagai perantara. Kita ambil amalan ataupun benda itu ataupun apa-apa je lah. Kita rasa benda itu ada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertawassul dengannya. Kita kata ya Allah. Contohlah kita ambil puasa apa? Puasa Ramadan lah. Puasa Ramadan ni ada kemuliaan di sisi Allah disebabkan kefarduan dia tu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, moga-moga dengan puasa Ramadan ini, yang mana puasa ini yang telah engkau fardukan ke atas aku dan engkau redha dengan ibadah yang telah engkau fardukan ini, moga-moga puasa yang aku lakukan ini, puasa Ramadan ini, engkau makbulkanlah doa aku. Itu dinamakan sebagai tawassul. Itu dinamakan dengan tawassul. Itu salah satu jenis tawassul. Sebab tawassul ni pun ada banyak jenis. Ada banyak jenis. Itu salah satu jenis. Sekejap lagi kita akan masuk dengan terperinci. Tawassul. Dan gunanya tawassul ini ialah untuk apa? Untuk memakbulkan doa. Untuk memakbulkan doa. Kita duk gaduh awak lah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Aku ni doa lama dekat dia. Aku ni doa lama dekat Tuhan ni, tapi pasal apa lah doa aku ni tak nak ni makbul? Pasal apa lah Allah tak nak terima doa aku? Kalau terima pun awak lah lambat sangat jadi tunai tu. Lambat sangat makbul. Untuk mempercepatkan kemakbulan doa tersebut, maka dibolehkan kita bertawassul. Untuk orang kata apa? Kita guna, kalau bahasa kita ni kita guna apa? Kabel. Kita usul guna kabel kan. Nak minta kerja ni. Nak minta kerja. Kalau orang-orang hak tak kenal, kita nak pergi interview kan, kita nak pergi interview kerja. Kalau orang-orang hak tak kenal, dia kata siapa kawan ni, tak tahu pun kawan ni, aku tak kenal kawan ni kan. Nak terima ke tak kawan ni kerja dengan kita? Tak payah tengok dia pun. Apa tak boleh pakai dia kata kan. Huduh homai pun. Kan macam tu lah kan. Kalau orang ni, orang yang biasa-biasa orang tak kenal. Tapi kalau lah pok kita tu kenal dengan bos kawan tu, dengan bos tempat kerja tu, anak kawan ni rupanya. Dia kawan baik dengan kita. Kena terima anak dia kerja dengan kita. Hak gi pok dia tu kata apa kat kita hak gi? Tak boleh macam tu. Kena terima. Dia ambil pok dia tu buat tawassul. Tu lah erti kata tawassul tu. Dia buat kabel. Dia buat kabel dengan orang tu. Kita pun boleh tak nak buat kabel dengan Allah ni? Boleh juga. Kabel tu yang dinamakan sebagai tawassul. Saya bagi contoh macam tu bagi tuan-tuan clear. Mudah.
Nah, mudah faham. Tu yang dinamakan sebagai tawassul. Dan apa hukum tawassul? Hukum tawassul ni adalah harus. Nak buat boleh, tak mau buat pun tak apa. Macam tu. Nak buat tak apa, tak mau buat pun tak apa. Nah, dia harus. Dia harus. Itulah dinamakan sebagai tawassul. Ambil satu benda, minta dengan Allah disebabkan benda tu. Macam tu. Nah, mana dalil tawassul? Allah Subhanahu Wa Taala dia berfirman dalam suratul Maidah ayat 35. Nah, Allah kata, ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Tu Allah kata. Nah, dalam suratul Maidah. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Nah, kemudian Allah kata apa? Wabtaghu ilaihi wasilah, carilah satu jalan untuk kamu dekatkan diri kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dinamakan sebagai tawassul. Ambillah satu benda yang Allah kata, ambillah apa-apa amalan ke keberkatan ke apa, ambil buat benda tu bagi kamu dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wabtaghu ilaihi wasilah, wajahidu fi sabilih. Kemudian Allah perintah yang ketiga, berjihadlah kamu pada jalan Allah, la'allakum tuflihun, moga-moga kamu menjadi orang-orang yang berjaya. Itu dalil tawassul. Itu dalil tawassul dalam suratul Maidah ayat 35. Maksudnya tawassul ini boleh ke tak? Boleh, secara umumnya boleh. Dia harus. Bukanlah sunat ke fardu ke, dia harus. Boleh. Nak buat tak mau buat pun tak apa. Tak mau buat pun tak apa. Baik. Sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mentafsirkan ayat ni. Dia kata apa? Wabtaghu ilaihi wasilah, maksudnya jalan yang dimaksudkan oleh Allah itu, jalan yang dimaksudkan oleh Allah itu ialah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikatakan sebagai wasilah itu ataupun tawassul tersebut. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para ulama yang lain dia kata taqarrabu ilaihi bi ta'atih wal amali bima yurdih. Dia kata macam tu. Itu dalam tafsir Tabari ada. Tafsir Ibn Kathir pun ada. Maksud tawassul ini ialah taqarrabu ilaihi bi ta'atih, dekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan mentaatinya. Bi ta'atih, maksud taat perintah Allah. Hak mana Allah suruh buat, hak mana Allah suruh tinggal. Hak mana Nabi suruh buat. Hak mana Nabi suruh tinggal. Hak mana sunnah Nabi, buat. Yang mana yang bukan sunnah daripada Nabi SAW, berhati-hati. Kalau boleh tinggal. Macam tu. Kalau boleh tinggal, tidak ada manfaat, tinggalkan. Hak tu dia kata bil ta'atih, dekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala bil ta'atih, dengan mentaatinya. Wal amali bima yurtih, dan beramal dengan apa yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan perkara yang tidak diredai ataupun yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dinamakan sedikit sebanyak sebagai tawassul. Pengenalan tawassul tu, kita guna kabel nak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Baik. Habis dah pengertian tawassul. Seterusnya kita akan masuk kepada jenis-jenis tawassul. Jenis-jenis tawassul. Jenis tawassul ni secara umumnya dia ada dua pembahagian. Secara umumnya dia ada dua pembahagian. Satu yang masyru', satu lagi ghairu masyru'. Satu yang dibenarkan. Tawassul yang dibenarkan, yang elok, yang boleh, yang bagus. Satu lagi tawassul yang tak elok, tak boleh, tak bagus, dilarang oleh Allah, oleh Rasul. Dia ada dua tu. Dia ada dua jenis tu. Kena tahu. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Baik. Itu secara umum dia. Secara umum tawassul yang dibolehkan dengan yang tak, apa jenis tawassul itu. Yang dibolehkan dengan yang tak dibolehkan. Baik, kita akan masuk kepada jenis yang dibolehkan dulu. Apakah contoh-contoh tawassul yang dibolehkan?
yang dibenarkan oleh Islam. Banyaklah kalau tuan-tuan nak tengok. Banyak tuan-tuan, saya ambil dalam 2 3 4 lagu tu lah. 2 3 4 macam tu. Kalau boleh tengok lagi dalam kitab-kitab ni, ada sebab ada ulama dia sekarang ada kitab bab tawassul ni. Ada tawassul bainal masyru'il wal mamnu', ada kitab tu, nama dia macam tu. Pi boleh tengok secara detail. Yang ni saya ambil sebagai orang kata ringkasan saja untuk pengetahuan kita. Baik, tawassul yang dibenarkan ialah yang pertama, jenis tawassul yang dibenarkan, tawassul kepada Allah dengan menggunakan namanya. Kita nak minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala tapi kita guna nama Allah. Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Guna nama Allah boleh. Mana dalilnya? Dalilnya Allah kata dalam suratul A'raf ayat 180, Allah kata walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah kata. Allah kata dan kepada Allah lah. Dan kepada Allah lah nama-nama yang mulia, nama-nama yang elok. Pada diri Allah itu ada nama-nama yang elok, Allah kata. Ada nama-nama yang bagus. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah dengannya. Ambillah nama-nama itu, salah satu namanya itu, kemudian gunalah ia dalam berdoa. Tu Allah bagi tu. Allah bagi. Kita bertawassul dengan namanya. Contohnya macam mana, tuan-tuan? Contohnya, kita duk gaduh doa kita lambat makbul. Kita berdoa lah guna nama Allah. Kita nak apa? Nak minta apa? Allah sayang kat kita. Ya Rahim. Ya Rahim. Kita doa, Ya Rahim. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang, kasihanilah aku, sayangilah aku. Boleh. Tak pun kita nak minta rezeki, wahai Tuhan yang memberikan rezeki, Ya Razzaq, urzuqni. Bagilah rezeki dekat aku, tambahkanlah rezeki pada aku. Boleh tak buat macam tu? Boleh. Boleh. Kita duk baca bismillah tu pun kita tawassul sebenarnya. Kita tawassul. Kita duk baca bismillah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah. Lepas tu kita tawassul dengan nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang mana dengan nama Allah ini, dia ini Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka dengan nama-nama itu aku makan. Itu kita telah sebut. Saya telah sebut pada kuliah yang lepas kita takdirkan dalam diri kita bagi melengkapkan lafaz bismillah itu. Dan lafaz bismillah itu pun ada lafaznya tawassul. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Aku nak makan. Itu kita tawassul dengan nama Allah. Buat macam tu. Kalau berdoa buat macam tu. Sebab itu antara cara untuk doa itu makbul ialah salah satu caranya ialah kita bertawassul dengan nama-nama Allah. Ataupun kita bertawassul dengan sifat-sifat Allah yang mulia. Sifat apa? As-Sami'. Tuhan yang Maha mendengar. Boleh tak kita tawassul dengan sifat macam tu? Boleh. Wahai Tuhan yang Maha mendengar, dengarkanlah doa aku. Wahai Tuhan yang Maha mengetahui, Sami'ul Alim, Maha mengetahui. Kabulkanlah doa aku. Boleh buat macam tu. Boleh buat macam tu. Itu tawassul yang dibenarkan. Menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh buat macam tu. Sebab ada dalilnya di dalam Al-Quran. Itu jenis yang pertama. Tawassul dengan nama Allah ataupun dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jenis yang kedua yang dibolehkan, apa dia? Contoh jenis yang dibolehkan. Yang kedua ialah tawassul dengan amalan soleh kita ataupun dengan keimanan kita. Kita ada rasa macam itu ni macam ada satu amalan baik aku buat. Tak pernah aku buat amalan ni. Dia kata, sepanjang aku hidup lah tak pernah aku buat amalan ni. Aku nak ambil lah amalan tu. Aku nak buat kabel dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak tawassul dengan benda tu. Moga-moga dengan amalan yang hak tu dapat orang kata Allah dengarlah doa aku. Boleh tak buat macam tu? Boleh. Contohlah belum ni duk sedekah dalam RM1, RM2 kan. Cuma mai hari tu bulan awal bulan puasa kot. Masuk Ramadan bulan puasa tu, hari Jumaat tu. Dia kata bulan puasa ni nak sedekah lebih lagi bulan puasa ni.
Kut Allah bagi pahala lebih sikit. Dia sedekah 100. Hari lain dia kata, dia rasa baik sungguh, dia kata itu ni. Tapi dia tak abad ke orang lah, kata dia sedekah 100 tu. Nah, dia tak abad ke orang lah. Dia dengan Allah tu, dia rasa macam bagus sungguh. Orang kata, awak rasa special sikit, dia kata sedekah 100 tu. Aku nak guna lah, dia kata amalan tu. Aku nak tawassul lah dengan Allah dengan amalan tu. Nah, boleh ambil amalan tu. Nah, buat tawassul. Ada tak dalil tentang perkara tersebut? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam suratul Ali Imran, dalam surah Ali Imran ayat 193. Nah, Allah kata, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Tu Allah kata dalam surah Ali Imran. Nah, Allah kata, nah, ni ayat-ayat seruan orang-orang yang beriman. Nah, beriman dengan ajaran Nabi SAW. Allah kata, Rabbana, orang-orang beriman kata dekat Allah, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami ini dengar. Innana sami'na, kami ini dengar. Dengar apa? Munadiyan yunadi lil iman. Orang yang menyeru kami supaya kami ini beriman kepada Engkau, ya Allah. Siapa yang dimaksudkan dalam ini? Para Rasul. Rasulullah sendiri ataupun Rasul-Rasul yang lain. Kami dengar suruhan mereka ini. Kami dengar suruhan-suruhan mereka ini supaya beriman kepada Engkau, ya Allah. Kami dengar. An aminu bi rabbikum. Mereka tu seru supaya kami ini berimanlah kepada Tuhan-Tuhan kamu semua. Nah, berimanlah pada Tuhan-Tuhan kamu, yakni Allah Subhanahu Taala. Lalu kami ini pun fa'amanna, kami pun beriman, kami ikut cakap dia, kami ikut suruhan dia, kami taat suruhan dia. Itu dia tu fa'amanna tu maksud dia tawassul dengan keimanan dia lah tu, dengan amalan baik dia lah tu. Baru dia minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas dia tawassul tu, Rabbana faghfir lana dhunubana. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami. Nah, ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina. Orang kata apa? Hapuskanlah segala kesalahan kami. Nah, maksudnya dia tawassul dulu. Dia sebut dulu amalan baik dia, baru dia minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Dan matikanlah kami dalam kalangan orang-orang yang berbakti pada agama Engkau. Itu dalil yang menunjukkan boleh dalam bertawassul dengan amalan baik. Dan tawassul dengan amalan baik ini pun elok sebenarnya. Kita nak bodek Allah Subhanahu Wa Taala. Kita orang kata kita nak jet. Kita nak jet Allah ni. Contohlah tuan-tuan. Contohlah. Kita pergi jumpa raja lah. Ataupun kita pergi jumpa sultan lah. Kalau Perlis ni, kita pergi jumpa raja Perlis tu. Saya ambil kontak Perlis lah. Saya pun orang Perlis. Kita nak jet raja Perlis tu. Boleh tak kita nak minta suatu bantuan lah dekat raja? Boleh tak pergi minta dekat raja? Ni, bantuan kat aku. Tak apa nak ada duit lah, dia kata. Lagi bantuan kat aku. Agak-agak nak bagi ke tak? Nak pergi buat cakap samsil lagu tu dengan raja. Agak-agak dia nak bagi ke tak? Pikat 2, 3, 4 kali juga. Dia buat perangai lagu tu. Kalau kita pergi dekat Allah, kita pergi dekat sultan tu ataupun raja tu, kita atur ayat tu bagi elok sikit. Wahai tuanku, saya ni orang susah. Saya tengok tuanku ini seorang yang apa? Seorang yang pemurah, dekat dengan rakyat, dekat dengan pemimpin. Jadi saya nampak juga tuanku ini seorang yang kata apa? Orang kata pemurah dengan rakyat dia, tak kedekut. Tuanku, bantulah saya. Saya ini sedang berada di dalam keperitan. Nak bayar yuran mengaji pun tak ada duit. Duk pergi kata lagu tu lah kan. Contoh. Nak bayar yuran mengaji universiti pun tak ada duit. Malah kat saya sikit. Sedikit bantuan. Agak-agak dia nak bagi ke tak? Bagi ya. Jet dia dulu, kipas dia dulu. Kata lagu ni bagi kembang lagi kan. Bagi ya. Dia pergi dia buat minta samsil lagu tu. Tuanku mai duit lagi. Tendang pula pagar pintu istana tetang kata.
Dia lagu tu kan. Gamuk tak bagi dah. Nah, kata duk bagi mal dah dia kata dia ni. Aku tak nak tengok muka dia dah. Lagu tu lah. Kita dengan Allah pun siapa tu lah. Nah, kita nak minta ke Allah ni pun kita kena jet Allah tu. Kena bodek Allah tu. Ya Allah, engkau ni maha pemurah, maha penyayang. Engkau ini mendengar suruhan hamba-hamba engkau. Engkau ni aku tahu ya Allah, engkau ini maha pengampun, lagi maha penyayang. Ampunilah aku. Tambahkanlah rezeki aku. Panjangkanlah umur aku. Berkatilah hidup aku. Berkatilah ilmu aku. Kena buat lagu tu. No? Baru elok doa tu. Bagi ada alamat sikit nak doa tu. Jangan terus minta. Kita nak minta ni bukan nak minta ke orang biasa-biasa. Nak minta dekat Allah. Kena ada hemah sikit. Kena lapik sikit bahasa kita dengan Allah Subhanahu Taala. Allah ni dia suka orang maintih dekat dia. Nah, maintih, mayu ni Allah suka. Macam ayat ni. No, macam ayat ni, macam ayat yang saya baca tadi ni. No, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Dia mengaku dulu. Baru dia minta. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Baru dia minta. Itu contoh tauladan tu. Contoh tauladan yang Allah tunjuk dalam Al-Quran. Yang Allah tunjuk dalam Al-Quran. Mana lagi tempat yang Allah tunjuk perkara tersebut? Kita duk baca Fatihah tu. Tengok kita baca Fatihah tu. Suratul Fatihah. Kita duk baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Puji Allah. Hak tu puji dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Tuhan sekalian alam. Puji lagi. 2 kali puji dah. Ar-Rahmanir Rahim, maha pemurah lagi maha penyayang. 3 kali puji dah. Puji lagi. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, pemilik atau pemerintah pada hari kiamat. Puji lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami sembah ya Allah, kepada engkau kami mohon pertolongan. Puji lagi. 6 kali puji dah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Baru kita minta dekat Allah Subhanahu Taala. Jalan lagu mana? Jalan yang lurus itu. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau berikan, jalan yang engkau redai dia, jalan orang yang engkau beri nikmat padanya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukanlah jalan orang-orang yang engkau marah padanya, dan jalan-jalan yang orang engkau sesatkan hidup mereka. Bukan jalan macam tu. Sampai 6 kali puji baru minta ke Allah. Tu Allah ajak dalam suratul Fatihah tu, tu kita kena tadabbur. Surah ni paling kurang surah Fatihah tu kena tadabbur. Kot lah nak tadabbur surah Al-Baqarah tu tak boleh. Tadabbur surah Fatihah tu. Tadabbur surah Fatihah tu. Renung surah Fatihah tu. Dalami surah Fatihah tu. Bukan baca, takat baca terjemuh je. Kena hayati dia. Kena. Macam orang berlakon ni dia kena feel. Dia kena ambil watak tu. Kena rasai watak tu. Baru boleh minta dekat Allah Subhanahu Taala. Kena rasa apa yang kita baca. Barulah doa kita akan diterima. Itu dalil yang membolehkan bahawa amalan soleh kita boleh digunakan untuk bertawassul. Baik. Ada tak dalil yang lain yang menunjukkan kepada amalan soleh ini boleh digunakan untuk tawassul? Ada. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis tu panjang tuan-tuan, saya tak baca lah kat ini. Hadis yang berkenaan dengan 3 orang yang depa ini masuk dalam gua. Masuk dalam gua. Lalu gua itu runtuh. Batu luruh. Katuk pintu gua tu depa tak boleh keluar. Depa terperangkap dalam gua tu. Depa kata tak ada orang lain lah yang boleh selamatkan kita ini melainkan dengan amalan-amalan kita. Marilah kita berdoa dengan amalan-amalan kita. Moga-moga Allah dengar. Moga-moga Allah terima. Orang yang pertama dia doa dengan apa? Dia kata dulu dia biasa berbakti. Panjanglah hadis tu tapi seringkahkanlah. Orang yang pertama dia kata dulu dia biasa berbakti pada ibu bapa dia. Dia keluar pergi mengembara kambing. Dia balik lambat. Dia balik lambat. Dia ambil susu kambing, dia balik nak bagi kat mak pak dia. Dia perah lagi nak bagi kat mak pak dia. Balik tengok mak pak dia duduk lena dah. Mak pak dia duduk lena dia tunggu tepi katil mak pak dia. Tunggu nak bagi minum kat mak pak dia. Ayak tu. Dia tunggu tu sampai ke pagi. Sampai dia pegang lagu tu sampai lagu tu lah. Dia pegang tu sampai nak tumpah.
susu tu. Dia berbakti. Bila dia tunggu sampai ke pagi baru mak dia bangkit. Mak pak dia bangkit baru dia bagi. Baru dia bagi. Ayak susu tu dia minum. Itu orang yang pertama. Dia kata dengan moga-moga dengan dia berbakti pada ibu bapa dia itu, Allah terima, Allah lepaskan dia daripada gua ini. Itu orang yang pertama. Orang yang kedua dia kata dulu ni ada perempuan biasa nak goda dia. Nah, tapi dia tepih. Dia tepih godaan, bukan perempuan nak goda dia. Dia tu nak menggoda perempuan itu. Dia tu nak menggoda perempuan itu. Tapi perempuan tu tanya soalan maut kat dia. Soalan killer kan. Macam mana tu soalan tu? Dia pun insaf tak jadi. Nak menodai perempuan tersebut. Nak menodai, nak menggoda perempuan tersebut. Dia bertaubat pada Allah. Minta bagi lepas pada keluar pada ni gua tu. Allah lepas. Orang yang ketiga, dia orang kata apa? Dia macam mana tu? Orang yang ketiga tu dia dagang kot guna saya tak ingat orang yang ketiga tu. Minta maaf tuan-tuan. Orang yang ketiga. Nak cerita tu harta minta maaf saya tak ingat minta maaf. Tapi hak tu lah antara dalilnya. Boleh tengok dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Minta maaf saya terlupa. Dalil yang keadaan orang yang ketiga tu. Boleh tengok dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Itu antara dalilnya. Yang membolehkan kepada berdoa dengan amalan. Ataupun bertawassul dengan amalan. Baik, yang ketiga yang dibenarkan. Saya nak sebut yang dibenarkannya. Sebab saya nak suruh tuan-tuan ambil yang hak ni. Ambil yang dibenarkan ini. Beramal dengan hak yang dibenarkan ini. Yang tak dibenarkan tu kita boleh. Kita sebutlah lah. Yang ketiga yang dibenarkan ialah tawassul dengan mentauhidkan Allah. Seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Kita mengaku keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mentauhidkan Allah, kemudian kita minta doa. Seperti mana? Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam suratul Anbiya ayat 87. Allah kata fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tu doa Nabi Yunus. Nabi Yunus ni Zannun, Allah kata dalam Quran, dia keluar daripada negeri dia sebab dia marah, ghadiban. Allah kata sebab dia marah. Kemudian dia menyangka bahawa kami tidak akan menimpakan kesusahan, ujian kepadanya. Dia keluar tu, ingat-ingat dia boleh senang lah. Dia boleh lari daripada tugas dakwah dia tu. Tapi Allah uji dengan benda yang lain. Allah bagi ikan telan dia. Dia masuk dalam perut ikan nun tu. Perut ikan paus tu. Ikan yang besar tu. Dia duduk dalam perut tu. Lalu dia menyesal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata dalam Quran, fanada fi dhulumat. Nabi Yunus berkata, menyeru kepada Allah di dalam kegelapan perut ikan itu. Dia kata apa? La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci engkau. Puji dulu. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku ini termasuk dalam kalangan orang-orang yang melakukan kezaliman. Dia puji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara yang Allah ajar. Ambil contoh tauladan daripada Nabi SAW. Yang keempat, bagaimanakah cara yang dibolehkan? Menyatakan kelemahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata, ya Allah, aku ni lemah ya Allah. Aku ini banyak kekurangan ya Allah. Aku ni penuh dengan dosa ya Allah. Terimalah doa aku. Boleh macam tu. Ada tak contoh yang Allah tunjuk dalam Al-Quran? Ada dalam suratul Anbiya juga ayat 83. Cerita Nabi Ayub. Cerita Nabi Ayub ditimpa penyakit daripada Allah. Allah uji dia dengan penyakit. Allah kata wa ayyub id nada rabbahu inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Tu Allah kata. Dan ingatlah ketika mana Nabi Ayub, ketika mana dia menyeru kepada Tuhannya, iznada rabbahu. Nabi Ayub kata, inni massani dur. Wahai Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini ditimpa dengan penyakit, ditimpa dengan kemudaratan. Wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkau ya Allah maha penyayang. Melebihi daripada orang-orang yang memberikan penyayang. Melebihi pada benda lain yang memberikan kasih sayang. Wa anta arhamur rahimin. Maksudnya dia minta supaya penyakit dia tu disembuhkan.
Tapi dia puji Allah dulu. Dia mengaku kelemahan diri dia. Tak ada siapa yang boleh mengubat penyakit aku ini melainkan Engkau ya Allah. Wa anta arhamur rahimi. Engkaulah yang maha penyayang, melebihi segala orang yang memberikan kasih, segala benda yang memberikan kasih. Macam tu. Itu cara dia. Yang kelima, cara yang dibolehkan. Cara yang dibolehkan ialah tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Yang masih hidup. Kita tahu dia tu soleh. Kita tahu dia tu soleh. Kita tahu dia ni orang yang banyak amal. Kita tahu dia ni orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dekatlah dengan Allah. Kita pergi minta doa dekat dia. Bukan minta doa kat dia. Kita suruh ni Syekh. Saya tahulah awak ni orang yang soleh. Ana tahu ente ni orang soleh. Tolonglah doa kat saya. Bagi Allah mudahkan urusan saya. Boleh dah buat macam tu? Boleh. Kita gunakan dia. Dengan kesolehan dia tu. Soleh di sini bukanlah bermaksud orang tu mesti banyak ilmu. Orang tu mengaji tinggi. Sebab ada juga hak mengaji tinggi tapi tak soleh. Hak mengaji tinggi dengki ke orang pun ada. Kata bergelar ustaz pula tu. Ada juga. Jadi ukuran keilmuan tu, ilmu itu bukan keukuran orang kata kesolehan. Ada ilmu yang menyebabkan seseorang itu menjadi soleh. Ada orang yang berilmu, lagi dia berilmu, lagi dia menjadi penyombong. Lagi dia tak dekat diri pada Allah. Jadi kesolehan itu bukan diukur pada tahap ilmu. Ada orang yang soleh tapi dia ni bukanlah mengaji tinggi sangat. Kerja pun biasa-biasa saja. Duduk rumah pun biasa-biasa saja tapi dia itu dekat dengan Allah. Bukan dia duduk mengaku aku ni soleh. Bukan dia duduk buat perangai lagu tu. Tapi Allah tahu dia ni orang yang soleh. Kita pun cam dia ni orang yang soleh. Minta maaf. Kita pun cam dia ni orang yang soleh. Kita minta dekat dia. Ya Allah. Moga-moga dengan dia ni. Ataupun kita minta dekat dia lah. Tolonglah doa abang saya. Bagi murah rezeki saya. Bagi saya lepas daripada masalah ini. Tolong doa kat Allah. Awak ni orang yang soleh. Boleh buat macam tu. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dengan syarat kita minta dekat orang yang masih hidup. Orang soleh yang kita nak minta tu adalah orang soleh yang masih hidup. Kalau orang yang dah mati, orang yang dah mati ni dia ada khilaf dalam kalangan ulama. Sama juga khilaf ini berkenaan dengan tawassul kepada Nabi SAW. Boleh ke tidak kita nak tawassul dengan Nabi SAW ataupun dengan orang-orang soleh yang lain yang telah meninggal dunia? Ini ada perbincangan dalam kalangan ulama. Khilaf dalam kalangan ulama. Ada yang kata boleh. Ada yang kata boleh. Tak ada masalah. Sebab dalil yang berkenaan yang kata ada dalil tu, dia kata itu dalil yang am. Dalil yang am, dia kata dalil yang umum. Ada yang kata tak boleh sebab depa ini telah meninggal dunia. Jadi tak boleh kita bertawassul dengan orang-orang yang soleh, termasuk juga Nabi SAW. Ini berdasarkan dalil daripada hadis Bukhari yang mana Sayyidina Umar dia biasa berjumpa dengan Abbas bin Abdul Muttalib, iaitu pak saudara Nabi SAW. Dia pergi kata dekat Abbas, wahai Abbas, dulunya kami ini bertawassul dengan Nabi SAW. Kami minta doa ini dengan keberkatan Nabi. Kami suruh Nabi minta doa abang kami. Lah ni Nabi tak ada dah. Lah ni Nabi tak ada dah. Nabi wafat dah. Kami melihat engkau lah antara dalam kalangan kami ni, engkau lah yang paling soleh. Engkau lah yang paling beriman dalam kalangan kami. Tolonglah doa dekat Allah Subhanahu Taala bagi kemarau ini hilang daripada bumi Madinah ini. Masa Sayyidina Umar minta tu, maksudnya waktu tu musim yang kemarau. Dia suruh istisqa, dia suruh minta doa bagi hujan turun. Dia minta dekat Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib. Itu dalil dia yang menunjukkan bahawa tak boleh. Tak boleh kepada orang yang mati. Hatta Sayyidina Umar pun tak minta dekat Rasulullah, dia minta dekat Abbas. Wallahu alam, tapi saya lebih berpegang ataupun lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Tidak boleh.
Saya lah. Ya, nah, saya mengatakan tidak boleh. Orang yang kata boleh, dia kata hadis yang Umar tadi tu, hadis yang am, hadis yang umum. Nah, dia kata umum. Boleh, wallahu a'lam. Tapi saya pegang kata, saya ambil jalan selamat lah. Saya kata tak boleh. Nah, saya kata tak boleh. Cuma saya nak highlight satu benda. Pasal apa kita nak tawassul dengan benda-benda yang dikhilafkan oleh para ulama? Bertawassul dengan orang yang dah mati ataupun dengan Rasulullah yang sudah tak ada. Sedangkan banyak benda yang para ulama tak khilaf. Yang lain-lain tu para ulama tak khilaf, boleh semua. Bertawassul dengan Allah, dengan nama Allah, dengan sifat Allah. Bertawassul dengan orang-orang soleh. Bertawassul dengan amalan kita. Benda-benda ni tak ada yang saya sebut tadi. Benda-benda ni tak ada khilaf dalam kalangan ulama. Semua bagi. Para ulama tak ada yang kata tak boleh. Mana kata ada para ulama kata apa lu tawassul dengan nama-nama Allah ni syirik, bid'ah. Tak ada ulama kata lagu tu. Tak ada ulama khilaf pun. Semua bagi. Semua bagi. Pasal apa kita tak ambil yang tu sedangkan kita nak ambil yang khilaf ini? Saya lebih cenderung kepada saya keluar pada khilaf. Saya bertawassul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih selamat. Saya bertawassul dengan amalan soleh saya kalau ada. Itu lebih selamat. Jadi itulah sedikit sebanyak orang kata berkenaan dengan tawassul tu. Saya berpegang macam tu lah. Terpulang pada tuan-tuan lah. Pilihlah yang mana-mana. Pilih yang mana-mana. Macam tu lah. Orang kata, tapi saya nak highlightkan bertawassul lah dengan perkara yang ijma' para ulama, bukan perkara yang khilaf. Kalau boleh elokkanlah. InsyaAllah. Yang keenam, tawassul dengan mengakui kesalahan. Ataupun dosa. Kita mengakui kesalahan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh pada Allah sebut dalam surah Al-Qasas, Allah kata suratul Qasas, Allah kata qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lah. Allah kata hamba-hamba yang beriman ni, Allah kata qala rabbi inni zalamtu nafsi, wahai Tuhanku sesungguhnya aku ini menzalimi diri aku sendiri. Faghfirli, ampunilah aku. Faghfaralah lalu Allah mengampunilah dosa dia. Mengampunilah dosa dia. Maksud dia mengaku kesalahan dia. Ya Allah, contohlah kalau kita, ya Allah, aku ni buat salah pada Engkau ya Allah. Aku rasa bersalah sungguh ya Allah. Aku tak layak buat mengucapkan perkataan ini. Aku tak layak melakukan tindakan ini terhadap Engkau ya Allah. Aku berdosa ya Allah. Ya Allah, ampunilah aku. Boleh. Boleh macam tu. Tak ada masalah. Yang ni pun ialah termasuk dalam tawassul yang tiada khilaf. Tak ada orang kata buat lagu tu bid'ah. Tak ada orang kata. Siapa yang kata tu dia tak erti tu. Dia tak erti lah tu. Tak baca Quran lah tu, tak baca dalil lah tu. Dia kena kata macam tu. Boleh, tak ada masalah. Itu antara tawassul yang masyru', yang dibolehkan. Ada tak tawassul yang tidak elok, yang tidak masyru'? Ada. Saya tak mahu sebut banyak lah yang tidak masyru' ni. Antaranya ialah tawassul dengan orang-orang yang telah meninggal dunia. Pergi duk minta dekat dia. Duk minta kat wali tu, ya Syekh, engkau dekat di sisi Allah, aku memohon pada engkau, kabulkanlah doa aku. Yang ni tak boleh. Minta dekat dia. Sebab tu dia kata ya du'u ilaiha tu. Minta dekat orang tu, hak tu tak boleh lah. Doa kita, apa-apa hajat kita, apa-apa keperluan kita, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Minta dekat Allah. Jangan nak minta dekat orang-orang yang mati. Tak boleh. Sebab syarat dia Allah Subhanahu Wa Taala. Nak minta apa-apa pun, minta dekat orang, dekat orang-orang yang masih hidup. Minta dekat orang yang masih hidup. Tolong suruh dia pergi doa Ustaz lagu tu. Jangan minta dekat dia. Hatta orang yang masih hidup pun jangan duk pergi minta dekat dia. Ni, aku tahu kau ni orang soleh. Ni, bagilah Ustaz rezeki kat aku. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Itu antara jenis-jenis yang tak boleh lah. Jenis-jenis yang tak boleh. Yang kedua ialah tawassul dengan kedudukan ataupun jah Nabi SAW. Ini ada khilaf dalam kalangan ulama. Ada yang kata boleh dengan kedudukan Nabi ni. Dia ambil keberkatan. Ya Allah, dengan keberkatan Rasulullah SAW, aku bertawassul dengannya. Ada yang kata boleh. Tapi saya berat kepada saya kata tak boleh. Berat kepada tak boleh. Sebab Rasulullah tak ada. Dan para sahabat pun tak pernah buat macam tu. Para sahabat tak pernah buat macam tu. Tapi boleh tak kalau seseorang itu dia tawassul dengan sunnah Nabi SAW. Dia rasa macam, aku ni cinta pada Nabi SAW. Tapi bagaimana aku ingin menzahirkan kecintaan aku
mungkin aku kena buat sunnah Nabi. Mungkin dengan aku buat sunnah Nabi ni Allah terimalah doa aku ni. Nah, dia buatlah sunnah-sunnah Nabi. Contoh macam apa? Contoh makan. Nah, makan tu baca bismillah dahulu. Nah, dia cinta dekat Nabi, dia ikut Nabi. Nah, dia baca bismillah dahulu. Itu ikut sunnah Nabi. Tak baca pun tak apa. Nah, tapi Nabi dianjurkan, Nabi suruh kita baca. Nah, Nabi suruh kita baca. Jadi dianjurkan, Nabi suruh kita baca. Baca bismillah. Kita pun bacalah bismillah sebelum makan. Nah, kita bacalah bismillah sebelum makan. Nah, lepas tu kita kata, moga-moga dengan mengikuti sunnah Nabi ini, aku baca bismillah tadi, Allah terima doa aku. Yang tu boleh. Nah, bertawassul dengan sunnah Nabi SAW. Dan itulah yang sepatutnya. Kalau ingin menyatakan kecintaan kepada Nabi, buatlah sunnah Nabi. Ikutlah sunnah Nabi. Dan bertawassullah dengan sunnah Nabi SAW. Tak ada masalah. Nah, bukan nak pergi buat benda-benda yang Nabi tak ajak. Benda-benda yang Nabi larang. Nah, Allah kata, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Tu Allah kata. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Kul in kuntum tuhibbunallah, katalah pada mereka wahai Muhammad, kalau depa itu sayang pada Allah. Kul in kuntum tuhibbunallah, kalaulah depa itu sayang pada Allah. Fattabi'uni, ikutlah aku, ikutlah cara hidup aku, ikutlah sunnah aku. Yuhibbukumullah, nescaya kalau kamu ikut sunnah Nabi, kamu ikut ajaran Nabi, Allah akan sayang pada kamu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah ampun dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tu Allah kata. Jadi hak itulah yang sepatutnya. Itu yang sepatutnya. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan tawassul. Itu ringkaslah berkenaan dengan tawassul. Itu yang dikatakan oleh Syekh kita ini. Yang tak boleh tu yang dikatakan man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum, yang dimasukkan yad'uhum, yang dimaksudkan sebagai wasilah di sini ialah wasilah kita minta terus pada dia. Kita minta terus pada dia. Minta terus tu, ya Syekh, pergi kat kubur dia. Ya Syekh, engkau ni orang alim, malah bagilah rezeki sikit kat aku. Bagilah aku kaya sikit. Kalau hak yang tak apa nak elok lagi kan, nak pergi minta nombor ekor. Tak boleh tu kan. Nak pergi minta nombor ekor. Apa depa kata apa dulu ni? Ada filem tu apa? Nongkrong apa tu? Ngangkung, nongkrong pula. Ngangkung. Nak pergi minta Sampai ada satu negeri tu kan, tak nak sebut lah negeri, hantar berantah tu lah. Pula tu ada kubur dah. Pula tu kubur saya. Duk pergi tabaruk, duk pergi minta. Dekat Tok Wali, dia kata kubur Tok Wali. Duk pergi minta dekat itu. Tabur apa bunga habis. Duk wasilah kat situ. Duk tawassul kat situ. Yang syak tu bukan orang Islam, dia duk pergi dengan orang kafir pun duk pergi. Hindu pergi, Cina pergi. Bukan bangsa lah. Orang non-Muslim lah yang dia kata, ada orang Cina, orang India, hak duk Islam ni lagu mana? Bukanlah, saya tarik balik lah, bukan bangsa. Orang yang non-Muslim lah. Orang Buddha, orang yang ni lah, agama-agama lain ni, duk pergi minta juga tuan tu. Orang Islam duk sesat sama dengan orang-orang yang bukan Islam ni. Orang yang tidak diberikan petunjuk hidayah oleh Allah. Tarik balik lah, bukan bangsa. Bukan bangsa. Ni dia berkata ada orang Islam hak Cina, ada orang Islam hak India lagu mana. Tu macam tu pula. Tarik balik lah, bukan. Minta maaf. Jadi macam tu. Tawassul yang tidak dibenarkan orang macam tu duk pergi minta dekat orang mati tu, tak boleh. Duk ngangkung apa tu. Tak ada cerita lah. Nasib dia buat filem tu, saya pun tahu nak sebut, mau dia tak buat saya tak tahu. Saya tak tahu lah nak sebut apa kebenar tu. Minta maaf lah. Macam tu lah. Jadi minta pada Allah SWT, tawassul lah dengan amalan soleh kita, dengan nama-nama Allah boleh belaka. Itulah sedikit sebanyak. Ada yang kedua, ada yang ketiga, wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkalu alaihim. Ini kita akan bincang pada kuliah yang akan datang lah, berkenaan dengan syafaat, berkenaan dengan tawakal ni. Berkenaan dengan tawakal. Ambil satu-satu tak apa tuan-tuan. Ambil satu-satu tak apa. Sikit-sikit. Moga-moga hak sikit tu yang melekat. Jangan duk ambil banyak-banyak sumbat. Nanti habis katuk video ni, habis lupa, habis tak mah. Ambil sikit-sikit dulu. Ambil sikit-sikit dulu, insya-Allah. Moga-moga ada manfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya rasa setakat itulah untuk malam ini.
InsyaAllah minta maaf banyak-banyak lah andai ada salah dan silap no. Terkasar bahasa kan menyinggung mana-mana orang kata bangsa ke etnik lah, minta maaf lah kalau ada, insyaAllah no. Moga-moga Allah ampunkan saya dan ampunkan dosa tuan-tuan semua, insyaAllah. Kita tangguh dulu untuk kuliah pada malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada kuliah yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.